Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga barisan AJK, Surau Jemaat Darul Huda dan juga tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita lihat sedikit kuliah subuh kita bertepatan berada di akhir-akhir bulan Rajab ini. Suka saya sebutkan mengenai beberapa peristiwa yang penting dalam Islam, iaitu di antaranya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum daripada itu, suka juga saya sebutkan, kita melihat dari sudut Isra' wal Mi'raj, sebenarnya ada beberapa peristiwa sebelum berlakunya Isra' wal Mi'raj. Bila sebut tentang mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj, sebenarnya satu kemuliaan, satu ketinggian, dan juga untuk mentasbitkan, untuk menetapkan hati Nabi SAW selepas mana diuji dengan beberapa ujian yang besar kepada Nabi SAW, terutamanya ujian yang paling besar yang dihadapi oleh Nabi atas kematian orang yang paling dikasihinya, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid ini antara insan yang banyak memberi motivate kepada Nabi SAW, banyak membantu Nabi dalam beberapa situasi yang mendesak, situasi yang memerlukan bantuan, dan juga membantu Nabi dalam menyampaikan risalah dakwah. Dan ada ketikanya dia bersama dengan Nabi dalam memberi bantuan misi jihad Nabi. Dan dia juga akan memberikan hartanya, dirinya untuk Nabi SAW. Itu ada antara isteri yang paling dikasihi Nabi, banyak membantu, memberi dari sudut kerohanian kepada Nabi SAW. Dan juga dia juga, isteri Nabi ini, meringankan kesakitan yang ada pada diri Nabi, menyapu diri, menghilangkan kesedihan yang ada pada diri Nabi. Selepas mana Nabi dalam peristiwa menerima wahyu, Jibril peluk Nabi. Jibril kata, "Iqra' ma ana biqari", aku tak tahu baca. Dia pulang ke rumah dalam keadaan menggigil. Kemudian dia bagi tahu kepada Khadijah binti Khuwailid, "Zammiluni, zammiluni", selimatkan aku, selimatkan aku. Khadijah memberi kata-kata semangat, memberi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tahun yang sama, ketika mana umur Nabi 50 tahun. Sebelum itu Khadijah ini sempat bersama Nabi rubu'ul qurun, iaitu 1/4 kurun, iaitu lebih kurang 25 tahun bersama dengan Nabi. Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia, wafat pada ketika itu umur Nabi adalah 50 tahun. Yang mana dia kahwin dengan Nabi umur 25 tahun. Nabi umur 50 tahun, dia pun wafat. Jadi 25 tahun bersama dengan Nabi. Dan pada ketika itu umur Khadijah binti Khuwailid adalah 65 tahun. Peristiwa yang kedua yang berlaku kepada Nabi SAW sebelum berlakunya Isra' wal Mi'raj, iaitu pada ketika umur Nabi 50 tahun. Umur Nabi 50 tahun adalah selepas 10 tahun kebangkitan Nabi. Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, umurnya 40 tahun. Nabi mendapat ujian yang berat adalah umur Nabi 50 tahun, kerana matinya isteri Nabi dan juga matinya pakcik Nabi, Abu Talib. Umur Nabi 53 tahun barulah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Pada umur Nabi 50 tahun ini, bukan sekadar kematian isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid, tetapi berlaku juga kematian pakcik Nabi, iaitu Abu Talib.
Abu Talib ini satu insan yang penting dalam kehidupan Nabi, kerana dalam satu riwayat daripada Abbas, dia berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Abu Talib menolong kamu, akan mengawasi kamu. Adakah Abu Talib ini ada manfaatnya di akhirat nanti, sebab dia mati dalam keadaan tidak Islam, dalam keadaan kafir? Maka Nabi kata, na'am, wajadtuhu fi ghamaratin minan nar fa akhrajatuhu ila dhahdah. Dia akan diazab dalam api neraka, cuma diberikan terompah daripada api neraka, azab yang paling ringan. Itu pun menggelegak otak Abu Talib. Dalam sahih, hadis yang sahih, Nabi SAW masuk bertemu dengan Abu Talib ketika saat-saat kewafatan, sebelum kewafatan Abu Talib. Di sisi Abu Talib ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Ubay bin Umayyah. Pada ketika itu Nabi menyatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pakcikku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, kalimatan ushhidu laka biha indallah. Kalimah ini aku akan berhujah di hadapan Allah, aku akan selamatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka Allah. Maka Abu Jahal ibnu Abi Umayyah, mereka berkata, adakah kamu nak berpaling daripada millah Abdul Muttalib, kamu nak ikut agama anak saudara kamu? Jadi pada ketika itu Abu Talib merasa malu dan menyatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, aku berada di atas agama millah Abdul Muttalib dan bukan agama anak saudara aku. Atas perkara ini Nabi tak boleh nak menyatakan apa-apa. Nabi ingin dan Nabi beristighfar untuk Abu Talib, minta keampunan untuk Abu Talib selepas kematiannya. Maka Allah Ta'ala memberi teguran kepada Nabi, sebab Nabi menyatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam anha anka, aku akan meminta ampun kepada Allah untuk kamu selepas kematian Abu Talib, selagi mana aku tidak dilarang daripada perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, ma kana lin nabi walladheena amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak sepatutnya bagi Nabi, tidak sepatutnya bagi orang beriman, mereka beristighfar, minta ampun untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka daripada kaum kerabat kamu. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak dapat memberi petunjuk, memberi hidayat kepada orang yang kamu suka, tetapi Allah lah yang akan memberi hidayat kepada siapa yang Allah Ta'ala suka. Dalam Islam ini ada 3 insan yang penting dalam hidup Nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, yang mereka ini banyak memberi pertolongan kepada Nabi, tetapi mereka tidak memeluk agama Islam. Di antaranya adalah selepas Nabi pulang daripada Taif. Nabi nak masuk Mekah, Nabi tak berani masuk Mekah sebab ancaman daripada orang Mekah amat kuat untuk menyeksa, menangkap Nabi, membunuh Nabi. Sebab apa kita katakan Isra' wal Mi'raj satu hadiah yang teristimewa untuk Nabi? Kerana selepas kewafatan Abu Talib, adanya Abu Talib, mereka tak berani untuk mengapa-apakan Nabi, kerana Abu Talib antara insan yang disegani di kalangan masyarakat Quraisy pada ketika itu. Bila mana berlaku kewafatan Abu Talib, mereka berani bertindak di luar batasan kepada Nabi SAW. Pada ketika itu rambut Nabi, kepala Nabi dipenuhi, dilempar dengan pasir. Dan bila mana Nabi pulang ke rumah, salah seorang daripada anak perempuan Nabi, dia basuh tanah ataupun pasir yang ada di kepala Nabi dalam keadaan menangis. Dan Nabi SAW menegur anak perempuan dia. Nabi mengata, la tabki ya bunayyah, jangan kamu menangis wahai anak perempuan aku, fa innallaha mani'un abak, Allah Ta'ala akan jaga ayah kamu, tak akan kena apa-apa. Nabi menyatakan, wa yaqulu bayna dzalik, Nabi menyatakan pada ketika itu, ma nalat minni quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talib. Orang Quraisy ni sebenarnya ketika Abu Talib hidup, dia tak dapat untuk buat seperti mana dibuat sekarang ni, melainkan selepas kewafatan Abu Talib mereka berani bertindak di luar batasan. Bila mana Nabi di pulau tidak diterima
dan nak ditangkap oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi telah berhijrah ke mana? Berhijrah ke Taif. Di Taif Nabi berjumpa dengan pembesar-pembesar Taif, dan Nabi mengharapkan daripada kabilah Saqif. Di Taif ni terkenal dengan dua kabilah Hawazin dan juga kabilah Saqif. Nabi mengharapkan bantuan di sana. Walaupun negara Nabi sendiri, walaupun di tempat Nabi Mekah tidak menerima Nabi, Nabi mengharapkan di satu tempat yang lain mereka terima dan menyambut Nabi dengan baik. Maka ketika mana Nabi pergi ke Taif untuk minta pertolongan dengan orang-orang Taif, pembesar-pembesar Taif. Nabi berjumpa dengan 3 orang pembesar Taif pada ketika itu. Nabi dakwah mereka kepada Islam. Salah seorang di kalangan mereka menyatakan, in kana Allah arsalak, dia kata dia akan mencabut pakaian Kaabah, kelambu Kaabah, sekiranya Allah Ta'ala menghantar kamu sebagai seorang Rasul. Maknanya dia cabar Nabi. Orang yang kedua pula menyatakan, ama wajadallah ahadan yursiluhu ghairak, tak adakah Allah Ta'ala tak dapati ke insan lain, manusia lain yang Allah Ta'ala nak jadikan Rasul selain daripada kamu. Pemimpin Taif yang ketiga menyatakan, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah aku tidak akan bertutur berkata-kata dengan kamu selama-lamanya, wahai Muhammad. Sekiranya kamu, pemimpin ketiga ni menyatakan, pemimpin Taif yang ketiga ni menyatakan, sekiranya kamu benar seorang Rasul daripada Allah seperti mana kamu dakwakan, la anta a'zam khataran min arudda alaikal kalam. Kalau kamu benar seperti mana yang kamu dakwakan, kamu seorang Rasul daripada Allah, kamu adalah insan yang paling bahaya untuk aku menjawab percakapan ataupun soalan kamu. Sekiranya kamu berdusta, yang kamu adalah Rasul daripada Allah, tak sepatutnya aku berbicara dengan kamu. Ini jawapan 3 pemimpin Quraisy sekaligus telah meluluhkan hati Nabi. Sebab Nabi mengharapkan pertolongan daripada mereka. Last kali mereka jawab begitu kepada Nabi, dan mereka kumpulkan. Nabi bagi tahu kalaulah mereka tak nak bantu Nabi, mereka tak nak bersama Nabi, maka Nabi kata, tak apa, simpan je perkara ni, kamu tak perlu nak war-warkan, kamu tak perlu nak heboh-hebohkan, nak viralkan perkara ni sehingga mereka satu Taif akan benci kepada aku. Last kali mereka kumpulkan orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh, yang tidak cerdik, dan juga kanak-kanak, kumpul buat barisan, lempar batu kepada Nabi sehinggalah berdarah kaki Nabi, sehingga menitis ke bumi Taif. Maka pada ketika itu malaikat datang. Allah Subhanahu wa taala hantarkan malaikat kepada Nabi, malaikat gunung. Sebab Taif ini dihimpit dengan 2 gunung. Malaikat gunung datang, kalaulah kamu perlukan bantuan wahai Rasul, wahai Muhammad, walaupun bumi tak terima kamu kena ingat wahai Muhammad, langit sentiasa terbuka luas untuk kamu, dan kami akan lagakan 2 bukit ini sehingga hancur orang-orang di Taif ini. Tapi Nabi tak nak. Nabi memberitahu akan lahir daripada mereka ini orang-orang yang soleh, anak zuriat yang soleh, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mengetahui kebenaran. Itu 3 insan yang saya nak bagi tahu tadi. Yang pertamanya adalah Abu Talib, yang banyak berjasa kepada Nabi, jaga Nabi sehingga orang Quraisy tidak berani menyentuh Nabi. Insan yang kedua adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini ketika mana Nabi pulang daripada Taif, Nabi tak berani masuk Mekah. Perlukan seorang yang menjadi penjamin, garantor kepada Nabi. Makna dia masuk Mekah, aku akan jaga kamu dan tidak ada siapa yang berani menyentuh kamu, tidak ada siapa yang berani mengapa-apakan kamu. Maka Mut'im bin Adi memberi jaminan tersebut, sehingga Nabi pernah dalam tawanan perang
tawanan perang peperangan Badar, Nabi pernah menyatakan, Nabi pernah berkata, "Lau kana al-mut'im hayyan thumma kallamani fi haula'i natna la taraktuhum lahu." Kalaulah tawanan perang ini, Mut'im bin Adi, masih hidup pada ketika ini, kalaulah dia berjumpa dengan aku, dia bercakap dan dia nak minta jasa baik daripada aku, Nabi kata, untuk melepaskan tawanan perang ini, aku akan lepaskan mereka. Sebab jasa dia besar. Mut'im bin Adi ini adalah seperti Abu Talib. Dia berada di atas agama millah Abdul Muttalib, tidak masuk agama Islam. Dan Abu Jahal pernah menyatakan, an yatahakkam bi nabiyyin yahtaju ila jiwar. Dia menyatakan, dia memperlekehkan Nabi. Sebab apa perlu kepada jiwar? Jiwar ni perlu kepada garantor yang nak menjamin keselamatan kamu masuk ke Mekah. Seolah-olah Abu Jahal nak bertanya, lima lam tanzil kaukabatan minal malaikah la hafadhahu. Sebab apa tak diutuskan malaikat je kepada kamu? Malaikat je yang jaga kamu masuk Mekah ni. Tak ada siapa yang berani sentuh dia. Jadi itu jawapan Abu Jahal memperlekehkan Nabi SAW. Mut'im bin Adi ini, bila mana Nabi pulang daripada Taif, Mut'im bin Adi tawarkan diri dia untuk memberi perlindungan kepada Nabi ketika berada di Makkah. Nabi minta bantuan daripada Mut'im bin Adi, dan Mut'im bin Adi pada ketika itu dia lantas bangun dengan cepat. Dia suruh anak-anak dia pegang senjata dan berdiri di penjuru-penjuru Kaabah, memberi perlindungan kepada Nabi. Tidak ada siapa pun yang berani mengapa-apakan Nabi, kerana Mut'im bin Adi dan juga anak-anaknya telah bersiap siaga di penjuru Kaabah. Tidak ada siapa yang berani untuk menyentuh Nabi, kerana Mut'im bin Adi telah memberi jaminan keselamatan kepada Nabi. Kemudian Nabi singgah di Kaabah, Nabi semayang 2 rakaat, kemudian Nabi naik di atas unta dia, kemudian Nabi pulang dalam keadaan tidak ada sebarang gangguan yang menimpa Nabi. Insan yang ketiga iaitu Abul Bukhtari bin Hisham. Abul Bukhtari bin Hisham ini, dia di antara orang yang menyarankan untuk dibatalkan Sahifah. Sahifah ini boikot, yang Nabi bersama dengan kabilah Banu Hashim dan juga Banu Muttalib 3 tahun Nabi tak makan apa-apa, Nabi tak minum, Nabi tak makan apa-apa, hanya memakan daun kering, kerana diboikot, tak boleh berjual beli dengan Banu Hashim, Banu Muttalib, tidak boleh berkahwin dengan mereka, diboikot selama 3 tahun. Salah seorangnya yang membatalkan perjanjian ini adalah Abul Bukhtari bin Hisham, kerana dia menyatakan ini satu perkara yang zalim, yang tidak berperi kemanusiaan. Dan dia juga yang paling sedikit yang menentang Nabi. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia paling sedikit menentang Nabi, sehingga pada satu ketika bila dia ditangkap bersama dengan kawan dia, maka Mujizir bin Ziyad telah berkata kepada dia, aku telah mendapat pesanan daripada Nabi, iaitu Nabi melarang aku untuk membunuh kamu. Kemudian Abul Bukhtari bin Hisham kata, bagaimana dengan sahabat aku, kawan aku seorang ni, sebab kami ditangkap bersama. Adakah Nabi larang aku saja untuk tidak membunuh aku, kawan aku? Maka Mujizir bin Ziyad menyatakan, pesanan daripada Nabi, Nabi larang untuk aku bunuh kamu saja, tidak kawan kamu. Apa jawapan Abul Bukhtari bin Hisham? Dia menyatakan, lebih baik kamu bunuh kedua-duanya sekali, aku dan sahabat aku, kerana aku tidak sanggup dalam keadaan sahabat aku dibunuh, aku hidup. Apa perkataan wanita-wanita Quraisy, Abul Bukhtari membiarkan sahabatnya hidup, dan dia biarkan dirinya hidup, biarkan sahabatnya mati, dia hidup berseorangan. Jadi dia takut perkara tersebut aib, perkara yang memalukan dia. Jadi dia, walaupun Nabi kita jangan bunuh, tetapi dia memberi tawaran untuk dia dibunuh bersama dengan sahabat dia. Itu 3 insan yang teristimewa, yang banyak membantu Nabi dalam masa yang sama mereka tidak memeluk agama Islam. Kemudian kita lihat Nabi SAW mengharapkan, bila mana Nabi berhijrah ke Taif, Nabi mengharapkan penduduk, rupa-rupanya penduduk Taif ini
mereka berikan layanan lebih buruk daripada orang-orang musyrikin Mekah. Lebih buruk. Sebab mereka lempar Nabi dengan batu dan mereka pemimpin-pemimpin mereka menyatakan perkara jawapan-jawapan yang saya sebutkan tadi. Kita lihat bagaimana sesungguhnya Nabi SAW melihat tanda-tanda ayati rabbihil kubra, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lihat dengan mata kepala Nabi. Lagi bertambah yakin Nabi SAW, walaupun Nabi tidaklah rasa ragu-ragu tentang pertolongan Allah, tapi untuk bertambah lebih selesa, lebih yakin dengan kejayaan dakwah Nabi dan menyampaikan risalah Nabi. Kerana kita tahu setiap perkara dakwah kita tak semestinya mendapat kejayaan ataupun semua orang terima, tapi Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada Nabi kerajaan Allah yang sangat besar. Nabi lihat ketika berlakunya Isra wal Mi'raj. Ini semua menunjukkan walaupun dunia tak terima kamu wahai Muhammad, jangan risau, Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu. Datangnya mukjizat ini selepas mukjizat Isra wal Mi'raj ini, selepas beberapa ujian yang dilalui oleh Nabi SAW. Sebenarnya setiap Nabi ada mukjizat yang tersendiri, dan mukjizat Nabi-Nabi terdahulu terbatas kepada sesuatu kaum dan juga terbatas kepada waktu dan masa yang tertentu. Bila matinya satu Nabi, maka tidak lagi syariat sampai sekadar itu saja, sampai sekadar umat itu saja. Berbeza dengan Nabi SAW antara pengikut yang paling ramai, pengikut yang paling ramai kerana Nabi ajaran Nabi tidak terbatas kepada satu waktu tetapi berterusan sampai hari kiamat. Sebab itu pengikut Nabi paling ramai. Dan juga mukjizat Nabi yang teragung, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi yang teragung, berkekalan sampai hari kiamat. Mukjizat ini hanya ada pada ketika Nabi itu hidup je, tapi Nabi telah pun wafat, tapi mukjizat Al-Quran berkekalan sehingga ke hari kiamat. Sebab itu perkara Isra wal Mi'raj ini dirakamkan dalam Quran. Al-Isra, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jelas menyebutkan Allah Ta'ala memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jelas disebutkan secara sarih, jelas. Maka siapa yang ingkar terhadap Isra wal Mi'raj, maka hukumnya kafir. Dia tidak terkeluar daripada Islam. Berbeza dengan Mi'raj. Mi'raj ini disebutkan juga dalam Quran tetapi tidak secara jelas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Disebutkan bagaimana Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi lihat perkara-perkara yang ajaib kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak disebutkan secara jelas. Cuma ada mengandungi kandungan itu adalah Mi'raj, perjalanan Nabi. Ketika mana Nabi dalam perjalanan Nabi Mi'raj, Nabi lihat kebesaran-kebesaran Allah Taala ini. Sebab itu sesiapa yang mengingkari Mi'raj, dia tidak disebut secara jelas dalam Quran, maka hukumnya fasik, tidak sampai ke tahap kafir ataupun kufur. Namun begitu, untuk pengetahuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun perkara ini di luar daripada batasan merentasi akal manusia, sebenarnya perkara bila sebut tentang mukjizat, perkara yang di luar daripada batasan kotak pemikiran manusia. Tuan-tuan, sebenarnya bukan perkara Isra wal Mi'raj ini pelik. Sebelum daripada ini, kisah-kisah yang disebutkan dalam Quran, kisah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bagaimana satu Nabi Sulaiman menundukkan angin bantu Nabi Sulaiman untuk mencepatkan perjalanan. Sepagi Nabi Sulaiman, perjalanan dia menyamai sebulan perjalanan orang biasa. Pulang Nabi Sulaiman daripada satu permusafiran, 1 bulan perjalanan orang biasa. Mana 2 bulan perjalanan orang biasa, Nabi Sulaiman hanya sepagi dan sepetang. Itu satu mukjizat yang mana sama seperti Isra wal Mi'raj.
perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mungkin pada ketika itu mengambil masa 2 bulan, sebulan ataupun 2 bulan, tapi Nabi boleh berjalan dalam sebahagian daripada malam. Dan kemudian tak cukup sekadar Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik pula ke Mi'raj, langit yang pertama, langit yang kedua sampai langit yang ketujuh. Sedangkan setiap satu langit, antara satu langit ke langit yang lain, perjalanannya 500 tahun. Tapi tak mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyingkatkan perjalanan Nabi ini sehingga ke 7 tingkat langit. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha dan melepasi daripada Sidratul Muntaha, sebab malaikat Jibril, makhluk-makhluk yang lain tak dibenarkan untuk melepasi sampai Sidratul Muntaha. Cukup sampai langit yang ketujuh, tapi Nabi boleh untuk lepas sampai ke Sidratul Muntaha ataupun sampai ke langit yang ketujuh. Kita lihat begitu juga dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Daud ini dia boleh melenturkan besi. Besi ini kita nak lentur dia bukan mudah, kena guna api, tapi Nabi Daud alaihi salatu wassalam boleh menundukkan gunung, boleh menundukkan burung untuk bertasbih bersama beliau. Kemudian bagaimana besi dia boleh guna tangan je, macam kita uli tepung, kita uli tepung. Nabi Daud alaihi salatu wasallam, besi ini dia boleh buat baju besi, boleh buat alat persenjataan dengan tangan tanpa menggunakan api, tanpa menggunakan penukul. Ini semua mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Begitu juga kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman ini dirakamkan dalam Quran. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kata kepada pengikut dia, siapa yang boleh datangkan takhta Balqis di hadapan aku sebelum Balqis sampai ke sini. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Seorang jin, satu jin menyatakan, ifrit, jin tu menyatakan aku boleh untuk mendatangkan takhta Balqis di hadapan kamu wahai Sulaiman sebelum kamu bangun daripada kerusi kamu, kerana sesungguhnya aku adalah orang yang kuat, makhluk yang kuat dan juga makhluk yang amanah, yang berintegriti. Datang seorang yang berilmu, dia menyatakan qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, sebelum kamu kelipkan mata kamu, dalam masa 1-2 saat je, kamu pejam mata kamu buka balik, dah ada dah takhta Balqis di hadapan kamu. Satu perkara yang mustahil dari segi akal, tapi tidak mustahil kerana perkara ini dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi begitu juga Isra wal Mi'raj, perjalanan yang panjang yang mana mengambil masa berbulan ataupun berminggu-minggu, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan mustahil. Mukjizat Al-Isra wal Mi'raj ini selepas beberapa ujian kepada Nabi untuk memperbaharui ataupun menguatkan keazaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Nabi yang menimpa Nabi, kerana perkara yang menimpa Nabi ini bukanlah menunjukkan Allah Taala biarkan Nabi bersorangan, tidak. Tetapi hanya saja sunnatullah, sunnatullah pada setiap zaman, iaitu sunnatullah nak menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mustaqbal lidini, bahwasanya akan datang untuk agama Allah Subhanahu wa taala begini akan diancam, akan diberi, akan dibenci, akan diancam, akan ada orang yang menentangnya. Dan juga sunnatullah bi iqrari imamati lil anbiya as-sabiqin. Dan begitu dah juga Allah Taala nak bagi tahu kepada Nabi, nak mengakui bahawa Nabi ini adalah imam kepada nabi-nabi, iaitu dia adalah sebagai ketua kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi. Walaupun nabi yang terakhir, tapi Nabi menjadi ketua kepada nabi-nabi. Macam kita lah, kita umat terakhir, lepas kita tak ada umat dah, tapi tidak dibenarkan umat terdahulu masuk ke dalam syurga, melainkan umat Muhammad diberi keutamaan terlebih dahulu. Dan juga mukjizat nak menerangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Isra wal Mi'raj ini bukan sekadar nak mengakui tentang keimaman Nabi, tapi juga nak memberitahu
kepada Nabi, bumi ini sekiranya dalam satu waktu kamu rasa sempit, sebab kamu telah di pulau, pergi ke negara, ke tempat yang telah di pulau, pindah ke tempat yang telah di pulau, tapi ingatlah langit sentiasa terbuka luas untuk kamu, untuk menyambut kamu. Wala in azahu ba'du ahli al-ardi fi waqtin, ingat bila mana sebahagian penduduk bumi ada yang benci kepada kamu, sesungguhnya penduduk langit sentiasa berdiri di belakang kamu, bersama dengan kamu. Ini adalah pendapat jumhur, majoriti di kalangan ulama-ulama ulama dan juga ulama-ulama tafsir yang menyatakan ini satu hadiah yang teristimewa Isra wal Mi'raj kepada Nabi selepas mana Nabi melalui beberapa fasa ujian yang berat. Tapi ada di sana pandangan sebahagian di kalangan ulama, mereka ada taujih mereka kata peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang penting untuk menghiburkan Nabi, memberi kegembiraan kepada Nabi, tetapi bukan kerana ujian yang Nabi terima, kerana dia ada keistimewaan yang tersendiri Isra wal Mi'raj. Itu pendapat sebahagian di kalangan ulama. Dan mereka menyatakan linuriyahu min ayatina, Isra wal Mi'raj ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kita lihat tentang pensabitan al-Isra wal Mi'raj. Okey. Isra sabit dalam Quran secara mutawatir yang saya bagi tahu tadi. Siapa yang mengingkari yang terkeluar daripada Islam. Cuma wa ta'awwal fi kaifiyati wuqu'i hadhihi al-ayah al-'ajibah al-'azimah. Bagaimana berlakunya tanda-tanda yang ajaib ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, sama ada dengan jasad ataupun roh. Maka pendapat majoriti di kalangan ulama menyatakan adalah jasad dengan roh. Sebab kalau kata dengan roh, dengan mimpi sahaja, sebenarnya itu tak mustahil. Kita bermimpi kadang-kadang pergi ke London, pergi ke Mekah, pergi menunaikan haji, umrah, kita mimpi. Itu perkara biasa. Ini roh dan juga jasad. Dan perjalanan sebenarnya menaiki unta daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini mengambil masa 1 bulan ataupun lebih. 1 bulan lebih sikit untuk pergi dan 1 bulan untuk pulang. Tapi semua ini iaitu 2 bulan perjalanan pergi dan pulang. Tapi dalam beberapa ketika saja Allah Subhanahu wa taala sampaikan Nabi. Dan pensabitan Mi'raj yang saya bagi tahu tadi tidak disebut jelas dalam Quran, tetapi dalam hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim menyebut secara jelas. Dan dalam kitab hadis-hadis yang lain juga ada menyebut dengan jelas. Kalaulah tak disebutkan oleh kitab hadis yang lain, memadai dengan hadis Al-Bukhari, Muslim sudah cukup untuk menceritakan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Dan dalam kitab-kitab sirah juga ada menceritakan, kitab-kitab sirah yang mu'tamad juga menceritakan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan peristiwa ini sabit dalam Islam. Kemudian Nabi SAW menurut pendapat Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran, iaitu menyatakan Nabi SAW melihat Jibril dalam rupanya yang asal sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah selepas daripada Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Nabi melihat rupa Jibril yang asal. Sebab tu Nabi pulang dalam keadaan Nabi menggigil, terkejut, terlampau besar, menutup ufuk timur dan juga barat. Nabi rasa terkejut. Dan Nabi melihat Jibril pada ketika itu rupanya yang asal mempunyai 600 sayap. 600 sayap, satu sayap saja memenuhi timur dan juga barat. Daripada ketika itu Nabi menggigil, macam nak demam. Nabi kata selimut aku, tetapi pada ketika itu Khadijah binti Khuwailid yang memberi kata-kata semangat kepada Nabi SAW. Kemudian kali yang kedua Nabi melihat Jibril dalam rupa yang asal adalah ketika mana peristiwa malam Al-Isra wal Mi'raj, ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Pada ketika itu Nabi melihat rupa Jibril yang asal. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi melihat rupa Jibril yang asal di Sidratul Muntaha.
Al-Quranul Karim tidak menyebutkan Mi'raj seperti mana disebutkan Isra'. Sebab apa? Isra' ni disebut secara jelas dalam Quran, Mi'raj tidak disebutkan secara jelas dalam Quran. Kerana Mi'raj ni tuan-tuan, kalaulah Isra' pun ramai orang pada ketika itu yang hidup pada zaman Nabi tak percaya tentang pemergian Nabi ini, perjalanan Nabi ini, bagaimana Mi'raj? Kerana Mi'raj kalau diceritakan secara jelas dalam Quran, langit pertama, langit yang kedua, sudah pasti mereka akan mengingkari. Sebab perkara tersebut mereka tak pernah dengar, mereka tak pernah lihat. Sebab tu itulah hikmah tidak disebut secara detail dalam Quran. Sebab kalau kita lihat ulama' falak menyatakan, selepas daripada 300 km daripada permukaan bumi ini, permukaan bumi lepas 300 km, siapa yang melepasi 300 km tersebut akan terdedah kepada kematian. Sebab pada ketika itu di ruang udara sana, selepas 300 km daripada bumi, tidak ada lagi udara ataupun tidak ada lagi oksigen untuk hidup. Tapi perkara ni tak mustahil sebenarnya. Sebab apa? Isra' wal Mi'raj ini adalah dua perkara yang mungkin dari segi akal, tidak mustahil sebab dia mukjizat. Yang pertama disebut dalam Quran, bila Quran ni benda mutawatir. Yang keduanya hadis yang sahih. Jadi perkara tersebut tak mustahil. Sebenarnya kalau tuan-tuan perhati, kita selam dalam lautan yang dalam, itu pun tidak ada oksigen, tak ada bekalan oksigen, tapi kita boleh simpan, kita boleh bawa bekalan oksigen, kita boleh selam lama-lama. Dalam beberapa jam kita boleh selam. Tapi zaman sekarang bukan beberapa jam, beberapa hari untuk bekalan oksigen pun boleh. Beberapa hari kita bawa bekalan oksigen pun boleh. Sebab apa? Kita tengok bagaimana orang naik ke bulan. Sana tidak ada oksigen, tapi mereka bawa bekalan oksigen beberapa hari mereka bawa. Itu menunjukkan bukan beberapa jam. Ini perjalanan Isra' wal Mi'raj ini tak sampai beberapa hari pun, hanya sebahagian daripada malam, sekejap je. Itu itu adalah perkara yang sebenarnya kalau kita kaji bukanlah satu perkara yang mustahil. Begitulah juga kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nabi naik buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa ketika je. Itu tak mustahil sebenarnya. Pada zaman dulu mungkin mustahil, pada zaman sekarang. Dulu nak pergi Mekah 6 bulan, 5 bulan baru sampai ke Mekah. Zaman sekarang 8 jam dah sampai. Dan tak mustahil satu ketika nanti mungkin dalam masa 1 jam, setengah jam dah boleh sampai ke Mekah untuk menunaikan haji ataupun umrah. Sekarang 8 jam, tak mustahil pada masa akan datang mungkin lebih singkat daripada itu. Tuan-tuan lihat saja bagaimana roket boleh sampai ke bulan dalam masa beberapa jam. Dalam masa beberapa jam, begitu laju perjalanan. Dan ini semua ciptaan manusia yang mana bukanlah perkara yang mustahil, yang mana buruknya Nabi naiki buruk daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa ketika sahaja. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan pemikiran. Kekuatan ini, bagaimana manusia ini punya hebat pemikiran dia, boleh menundukkan perjalanan yang begitu panjang, boleh diringkaskan dalam beberapa ketika sahaja. Kekeliruan Mi'raj yang tak disebutkan dalam Quran, seperti mana yang disebutkan kisah Isra' disebutkan jelas. Ini walaupun tak disebutkan dalam Quran secara jelas, diisyaratkan. Kalaulah kita terima sahaja Quran, itu tak sepatutnya. Dan hukumnya kafir. Siapa yang beriman kepada Quran sahaja, tak beriman kepada hadis, macam mana tuan-tuan nak semayang? Tuan-tuan nak semayang, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, ada dicerita dalam Quran? Tak ada. Tuan-tuan nak bayar zakat, berapa nisab, berapa haul. Tuan-tuan nak menunaikan haji, kena tawaf, kena sa'i, tak ada cerita dalam Quran. Tak ada cerita dalam Quran. Bagaimana tuan-tuan nak buat? Nak praktikal tu bagaimana? Perlu daripada hadis, penerangan daripada hadis. Sebab itu walaupun Isra' diceritakan dalam Quran, Mi'raj perlukan bantuan, sokongan daripada hadis. Begitu juga dalam kehidupan kita ibadat, kita nak buat semayang, nak puasa, haji, tak memadai dengan Quran semata-mata. Kalau Quran semata-mata, kita tak boleh buat tawaf, tak boleh buat sa'i, tak boleh rukuk, tak boleh sujud, sebab semua tak ada cerita dalam Quran. Dan hadis juga sebagai mensyarahkan dan juga menyempurnakan Al-Quran. Sebab itu hadis adalah sumber
pensyariatan yang kedua dalam Islam. Dan untuk mengetahui halal haram, perkara halal haram adakah memadai dengan Quran, perlu juga daripada hadis. Kalau harimau tak boleh makan, helang tak boleh makan, ada dicerita disebut dalam Quran? Tak ada. Setiap benda yang bertaring, yang kukunya tajam, mikhlab, kuku yang tajam, itu semua tidak dibenarkan untuk kita makan. Tak ada dalam Quran, tapi diceritakan dalam hadis. Begitu juga kain sutera, tak dibenarkan untuk orang lelaki. Emas tak dibenarkan untuk orang lelaki, dibenarkan untuk perempuan. Ada diceritakan dalam Quran? Tak ada diceritakan dalam hadis. Sebab itu kalau kita berpada dengan Quran, itu perkara yang mustahil. Dan sebenarnya jatuh ke tahap kufur, kafir. Sebab Quran dan juga hadis ini sumber utama dalam Islam. Wa annana nad'u ila al-izdiyad min hadhihi al-ulum. Ini menunjukkan kepada kita perlu kaji dan kaji lagi tentang kekuasaan Allah, bagaimana bulan, manusia boleh sampai ke bulan, manusia boleh melepasi daripada bumi. Semua ini nak menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan nak menunjukkan bila mana manusia ni kaji dan kaji, tidak bertambah kepada mereka melainkan keimanan. Sekiranya mereka menggunakan kehebatan manusia ataupun kecerdikan manusia untuk mengkaji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka hanya sekadar untuk melihat, untuk mengkaji bulan dan sebagainya, tetapi di sana tidak terfikir siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan kehebatan-kehebatan seperti ini, maka mereka tidak akan mendapat hidayah. Bila mana kita memikirkan tentang bila mana manusia ni, kita tahu kemampuan dia terbatas. Kemampuan dia terbatas. Bila kemampuan terbatas, sudah pasti kita tak akan sangkal di sana ada satu kehebatan yang lebih hebat daripada manusia. Sebab manusia kalau nak berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, manusia tak mampu. Tak mampu, melainkan kena perlu bantuan daripada satu zat yang membantu dia memperjalankan. Begitu juga dalam kehidupan kita dalam kita perlukan bantuan, kalau kapal terbang kita perlukan apa? Enjin, minyak, semua kita perlukan. Ini menunjukkan semua ini, minyak, semua itu datang daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lihat tentang kekuasaan Allah ini, kita lihat tentang Isra wal Mi'raj ini nak mengajar kepada kita sebenarnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan perkara-perkara yang hebat yang kita lihat di hadapan mata kita sekarang ini. Bagaimana bumi, bagaimana langit, Allah Taala ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang mana langit yang ada di atas awan pun tidak bertiang, langit tidak bertiang, walaupun mereka langit awan ini berat, besar, tapi tidak bertiang dan tidak runtuh dan tidak pernah jatuh. Ini menunjukkan tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Taala itu hebat, boleh menciptakan langit, bumi, manusia dan makhluk-makhluk yang lain, lautan yang terbentang luas, begitu juga makhluk-makhluk yang lain, termasuk diri kita manusia, dan juga Isra wal Mi'raj, peristiwa yang penting ini, pastilah Allah Subhanahu wa taala juga berkuasa untuk memperjalankan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu perkara biasa. Sebab tu diletakkan dalam Quran, subhanalladzi asra. Asra maksud memperjalankan. Bukan Nabi berjalan seorang, bukan Nabi dengan kehebatan Nabi berjalan, tapi asra maksudnya Allah Ta'ala memperjalankan Nabi, bukan Nabi yang jalan dengan kehebatan dia. Wa an yahfaz alaihi hayatihi fi urujihi minal ardi ila samawat as-sab'. Begitu juga Allah Ta'ala yang jaga Nabi sehingga Nabi boleh merentasi sampai 7 langit, 7 lapis langit. Ini semua adalah perkara mukjizat. Cuma kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, sebut hamba-Nya. Sebab apa disebutkan hamba? Kerana nak menunjukkan jangan kamu rasa Nabi itu hebat sama macam Tuhan. Nabi itu tetap hamba. Jangan kamu jadikan Nabi seperti mana orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Jangan kamu jadikan seperti orang Nasrani mengangkat Uzair sebagai Tuhan. Jadi
itu semua kalau kita lihat tafsiran ayat yang pertama saja sudah cukup untuk kuliah subuh kita pada malam ni. Subhanalladzi sampai innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan sampai innahu huwas samiul basir. Kalau kita lihat kupasan ulama sudah cukup untuk masa kuliah subuh daripada awal sampai ke hari ini, sampai ke akhir. Saya kira cukup sekadar ini loh, sebab saya ada bengkel untuk imam selepas daripada ini dalam pukul 8 lebih sikit. Jadi saya kira semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.